عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك زدنا علما وزدنا فهما وزدنا علما وزدنا فهما وزدنا علما وزدنا فهما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dilanjutkan usia kita dan diberikan kesihatan yang sempurna serta dilimpahkan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat bersama lagi pada kali ini untuk kita sambung lagi pengajian kita, iaitu kitab Muniyatul Musalli. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan bagi kepentingan kita di akhirat. Muka surat 8 keempatnya membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Soal 8 tak lama soal 8, iaitu pada rukun sembahyang yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala dan keempatnya daripada 13 rukun yang disebut oleh musannif kita dalam kitab yakni Muniyatul Musalli. Yang keempatnya membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, mulai ke rakaat orang yang masbuk. Jadi antara rukun sembahyang ataupun komponen bagi sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, maka pada setiap rakaat maka kita diwajibkan membaca Fatihah dengan lengkap dan sempurna, kerana bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Wakila bi ummil Quran. La salata ay sihhatun, tiada sembahyang yang sah bagi mereka yang tidak membaca dengan Fatihatil Kitab, dengan pembukaan Al-Quran, yakni Al-Fatihah, ataupun dipanggil bi ummil Quran, ibu bagi Al-Quran. Jadi membaca Fatihah adalah rukun sembahyang yang wajib kita baca pada tiap-tiap rakaat. Mulaikan rakaat bagi orang yang masbuk. Mulaikan rakaat bagi orang yang masbuk, iaitu orang yang tidak dapat masa membaca Fatihah bersama dengan imam dalam rakaat, maka dia panggil orang yang masbuk, orang yang didahului oleh imam. Kerana dia datang lewat sembahyang, bila dia datang imam sudah hampir rakaat, maka orang ini dipanggil orang masbuk. Maka dia hanya apa yang dia perlu buat ialah memastikan dia mendapat tumakninah dalam rakaat bersama dengan imam. Fatihah itu kalau dia sempat dia boleh baca, kalau tak sempat pun tak baca pun tak apa. Maknanya langsung lah, maknanya dia dah imam rakaat dah, angkat takbir terus rakaat saja. Imamnya Fatihahnya ditangguh oleh imam sebab dia dinamakan makmum yang masbuk. Jadi untuk mendapat rakaatnya dia hanya perlu memastikan dapat tumakninah dalam rakaat sekali dengan
imam pada rakaat tersebut. Dan insyaAllah pada akhir kitab ni akan membincangkan secara jelas tentang muafiq dan masbuk. Itu di antara hukum yang wajib diketahui oleh setiap orang yang hendak sembahyang secara berjamaah. Bila kita nak sembahyang secara berjamaah, maka mesti kita kena tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan sembahyang jemaah. Di antaranya syarat-syarat sah sembahyang berjemaah, lain daripada syarat-syarat sah sembahyang. Perkara-perkara yang makruh dalam sembahyang jemaah, supaya jemaah kita itu tidak luput pahala jemaah itu sendiri. Dan yang paling penting ialah tentang muafiq dan masbuk. Itu yang mesti dijelas, mesti kita kena jelas supaya sembahyang kita tu sembahyang yang sah. Kerana kalau kita tidak dapat meletakkan diri kita apakah kita ni masbuk ataupun muafiq, maka kemungkinan kita pergi sembahyang jemaah tetapi kita pulang atas nama orang yang tidak sembahyang. Mungkin kita sembahyang itu tak cukup rakaat. Kerana kita gagal meletakkan kita ni masbuk ataupun orang muafiq, yang hukumnya dah berlainan. Kalau kita meletak kita masbuk, maka Fatihah itu adalah perkara yang tidak lagi diberi tumpuan. Baca sekadar yang kita dapat, kalau tak dapat pun tak baca. Kalau kita orang muafiq, maka tumpuan kita menyempurnakan Fatihah, dan kita dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang. Jadi banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan muafiq dan masbuk yang akan dibincangkan pada akhir kitab kita ni. Itu yang kita kena faham betul-betul. Sebab kalau kita pergi sembahyang jemaah semata-mata kerana pengetahuan kita tentang banyaknya pahala sembahyang berjemaah, tapi kita tidak mengikuti pengajian tentang hal yang berkaitan dengan sembahyang jemaah, dari sudut syarat dan sebagainya, itu bahaya. Bahaya sebabnya maksudnya lebih selamat kalau kita sembahyang sore. Sebab sembahyang sore pasti kita akan dapat sempurnakan rukun-rukunnya dan tidak terlibat dengan ketinggalan rakaat dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu ilmu lah. Wal amalu tabi'u, amalan ini kena ikut ilmu. Oleh yang demikian para alim ulama merumuskan bahawa dalam sembahyang ataupun dalam membaca Fatihah ini dia ada beberapa syarat untuk mengesahkan pelaksanaan rukun sembahyang, iaitu berkenaan dengan membaca Fatihah. Dia ada syarat-syaratnya yang tersendiri, yang sebahagiannya disebut dalam kitab kita ni, tetapi secara tartilnya kita boleh bilang secara turutannya. Yang pertama, syarat sah baca Fatihah pertama, tartib. Kita kena baca Fatihah mengikut susunan ayat. Kita tak boleh baca Fatihah dengan ayat yang dahulu dikemudiankan, yang kemudian didahulukan. Tak boleh. Mesti mengikut tartib, mengikut susunan. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab kita, tamat dengan Ar-Rahim. Yang keduanya mualah. Mualah yang mesti kita baca secara berturut-turut. Mualah itu makna berturut-turut, iaitu tidak diselangi dengan diam yang lama, ataupun dengan perkataan-perkataan lain yang tidak dituntut kita membacanya. Tapi kalau diselangi dengan amin bersama dengan amin imam, ataupun diselangi dengan bacaan-bacaan yang dituntut kita membaca hasil daripada bacaan imam, itu tak apalah. Tetapi yang tidak berkenaan, yang tidak dituntut, apabila kita selangi, sehingga akan ada ulama sebut, kalau kita bersin, kita kata Alhamdulillah tengah-tengah Fatihah kita, ada yang kata sudah putus mualat dan kita kena mula semula. Dan sebab itu tidak berkaitan dengan perbuatan sembahyang. Jadi kalau kita baca Alhamdulillah tapi kita teruskan juga sambung,